ialah, apa dia tajuk dia? Tata bahasa di mata kita. Apa yang dikatakan tata bahasa di mata kita ini ialah apa yang kita lihat selalu, dan apa yang kita lihat itu ialah kesalahan. Yang kita biasa lihat tapi benda itu salah. Dan apabila benda itu salah, kamu selalu lihat dan kamu rasa benda itu betul. Dan apabila kamu rasa benda itu betul, kamu buat dalam peperiksaan. Jadi adalah sangat penting untuk kamu mengetahui apa tu perkataan ataupun ayat di sekeliling kamu haruslah betul mengikut hukum tata bahasa yang betul. Jadi itulah saya beri tajuk tata bahasa di mata kita semualah. Di mana bahan ini diambil? Bahan diambil di kaca televisyen sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi maksudnya di sini apa saja dipaparkan di televisyen, baik TV1, TV2, TV3, apa saja ada kesalahan. Dan di situlah pelajar harus peka ataupun guru-guru harus peka dan terangkan kepada anak murid bahawa ini tidak boleh ditulis dalam karangan maupun dalam penulisan yang secara rasmi. Okey. Baik, kita pergi kepada ni gambar. Gambar kes cerita COVID-19 lah dia ni. Okey, Putrajaya. Jadi cuba kamu tengok Putrajaya, pelajar pasca siswazah mulakan aktiviti akademik. Okey, jadi kat sini kita punya menteri kita ni beritahu bahawa pelajar pasca siswazah dibenar mulakan aktiviti akademik. Namun ada kesalahan iaitu pasca siswazah. Kenapa pasca siswazah ini salah? Dia macam ni sebenarnya. Pasca ini ialah kata pinjaman. Ingat ya, pasca ialah kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Senang cerita, cikgu, dalam bahasa Melayu ada kata pinjaman? Ada banyak kata pinjaman. Okey, jadi kat situ pasca ini ialah, ingat ya, pasca ini ialah imbuhan. Okey, senang cerita, dalam bahasa Melayu dalam bahasa Melayu imbuhan itu kena rapat ke jarak. Jadi dalam bahasa Melayu macam memberi, itu rapat kan. Mencuri, men itu rapat sebab imbuhan kena rapat. Jadi pasca ini ialah imbuhan bahasa asing. Apabila pasca ini imbuhan bahasa asing, maka dia kena rapat. Bermaksud pasca siswazah ini kena rapat. Wajib rapat. Okey, kita tengok kat sini. Okey, imbuhan bahasa asing mesti dieja rapat. Okey ya. Jadi kat sini pelajar banyak melakukan kesilapan, iaitu ini anti dadah. Anti ialah imbuhan bahasa asing kan, seperti yang saya kata, imbuhan mestilah dieja rapat. Jadi dia kena rapat anti dadah. Pro kerajaan, prabaya, pasca merdeka. Jadi persoalannya mungkin ada yang, cikgu apa itu pasca, cikgu? Tak apa, sekejap lagi saya terangkan apa maksud setiap satu ini. Apa maksud anti, apa maksud pro, apa maksud pra, apa maksud pasca, maha. Okey, maha guru, maha siswa, eka fungsi, dwi fungsi, tri fungsi. Okey. Baik, tata rias, tata bahasa, juru, sub, sosio, wan, wati. Okey, ini ialah antara contoh imbuhan. Ingat, apabila imbuhan wajib rapat. Jadi ini pernah ditanya dalam soalan PT3, UPSR dan juga SPM. Ini semua asas yang sebenarnya. Jadi apabila kamu faham akan konsep imbuhan, apabila imbuhan saja wajib rapat. Sebab itu apabila kamu berjalan-jalan di luar kan, nampak anti dadah ini jarak bermaksud salah. Nampak prabaya ini salah bermaksud salah. Macam itulah sepatutnya. Okey, tak apa, kita tengok dia punya maksud. Jadi kalau kamu nak faham benda ni, kamu kena tahu maksud. Kita pergi kepada maksud. Okey. Anti dadah pro kerajaan. Ini ialah imbuhan yang berlawanan maksud. Anti tidak sokong, pro sokong. Bermaksud anti ni tak sokong, tak nak dadah. Kalau pro pula sokong, pro kerajaan maksudnya sokong kerajaan. Jadi sokong kerajaan. Jadi nak mudah kena ingat, anti bermaksud tidak sokong, pro bermaksud sokong. Okey, jadi contohnya lah kan, aku anti budak tu. Kan pernah dengar kan, aku anti budak tu bermaksud aku tak sokong budak itu. Jadi bermaksud anti ini ialah imbuhan, pro juga imbuhan. Saya ulang lagi sekali, apabila imbuhan wajib rapat. Okey. Baik, kita pergi kepada maksud pra. Ni pra pula. Prabaya pasca merdeka. Apa maksud pra? Pra ialah sebelum kan kamu kan suka beli kad prabaya. Maksudnya sebelum bayar. Okey, pasca bayar selepas. Contohnya kalau pasca merdeka. Okey, mungkin ada tanya, cikgu, ini prabaya boleh tak pasca bayar? Boleh pasca bayar.
Jadi cikgu ini pasca merdeka. Cikgu boleh tak pra-merdeka? Boleh. Jadi apa maksud pasca merdeka? Pasca merdeka ialah selepas merdeka. Kalau pra-merdeka, sebelum merdeka. Jadi apakah ayat dia pasca merdeka? Contoh ataupun pra-merdeka, pasca merdeka. Saya bagilah contoh pasca merdeka. Okey, pasca merdeka ialah generasi pasca merdeka haruslah mengekalkan kemerdekaan negara kita. Okey. Anti ya. Anti dadah rapat. Okey. Anti Israel rapat tahu yang sebenarnya. Anti Israel wajib ada sempang. Okey. Sempang. Okey. Jadi apabila kena ada sempang, kenapa perlu ada sempang? Sebab membezakan dua aksara, iaitu anti I huruf kecil, I yang anti di hujung huruf kecil, I Israel itu huruf besar. Jadi nak membezakan huruf kecil dengan huruf besar wajib ada sempang. Jadi anti Israel kena ada sempang. Kenapa anti dadah tak boleh ada sempang? Sebab dua-dua ialah huruf kecil. Senang cerita, penggunaan sempang dalam bahasa Melayu selain daripada penggunaan untuk kata ganda, sempang ini kegunaannya untuk membezakan huruf kecil dan huruf besar, ataupun kita kata pro-Palestin. Okey, pro-Palestin senang pro-Palestin. Okey, kalau pro, O itu huruf kecil, P huruf besar, maka kena ada sempang. Contoh, Cikgu Mazlina Harun ni bagi contoh anti-British kan. Jadi I ialah huruf kecil, B huruf besar. Kalau nak ikut hukum tata bahasa di kenerapan, jadi disebabkan ada huruf kecil dan huruf besar, wajib letak sempang. Diikuti dengan kata nama khas ataupun huruf besar, bermaksud dia kena ada sempang. Itu hukum dia. Jadi mungkin yang tadi tu yang Abah Din terangkan tu, kamu mungkin silap faham. Sebenarnya dia mesti ada sempang. Macam contohlah kehendaknya. Kan aku reda dengan kehendaknya. Aku reda dengan kehendaknya. Kehendaknya itu merujuk kepada Allah ataupun Tuhan, kata nama khas. Jadi kalau kamu perasan N itu huruf besar. Bila N itu huruf besar, bermaksud dia kena ada sempang kat situ. Itu sebab kehendak sempang nya itu huruf besar. Anti penjajah salah. Anti penjajah tak boleh ada sempang sebab penjajah kata nama am. Jadi itu yang saya dapat terangkan tentang anti inilah. Okey, Maha ini bermaksud mahasiswa, maha guru. Maksud maha guru ni orang yang memang pakar lah. Cikgu ni memang bagus, pakar betul dalam bidangnya. Iaitu mahasiswa, iaitu pelajar yang dah masuk universiti. Itu pelajar yang hebat. Iaitu maha ni bermaksud teramat, sangat, paling. Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasih. Maha pemurah lagi maha pengasih. Maksudnya yang teramat pemurah dan sangat pengasih. Ini maksud dia. Ataupun dalam ni maksud dalam konteks ini, maha ini bermaksud palinglah orang yang mahir dalam bidangnya. Maha guru, maha siswa. Okey, baik. Kita pergi kepada Eka. Eka, Dwi, Tri. Ini dalam satu kelompok. Eka bermaksud satu, iaitu mempunyai satu fungsi. Okey, Dwi bermaksud dua, mempunyai dua fungsi ataupun tugas. Tri ialah tiga, bermaksud mempunyai tiga fungsi ataupun tugas. Okey, jadi kat situ bermaksud di sini Eka satu, Dwi dua, Tri tiga. Eka, Dwi, Tri ni semua imbuhan bahasa asing dan wajib dieja rapat. Kenapa saya terangkan sebegini mendalam? Kerana dalam SPM, dalam dalam PT3, dalam YPSR akan ditanya benda-benda sebegini. Okey, baik, kita pergi kepada ni tata bahasa, tata rias, tata cara. Apa maksud kita dok kata kita kena belajar tata bahasa? Kita dok kata tata. Apa itu tata? Tata bermaksud aturan ataupun peraturan. Susunan ataupun sistem bermaksud peraturan bahasa, peraturan untuk merias, peraturan cara untuk melakukan sesuatu. Jadi bermaksud di sini tata ini peraturan atau susunan atau sistem. Jadi tata ini pun sebenarnya apa bendanya? Ialah imbuhan bahasa asing. Tanpa kita sedar, kita menggunakan imbuhan ini dalam kehidupan seharian, dan tanpa kita sedar, kita telah menggunakan imbuhan bahasa asing ini dalam
keadaan, dalam keadaan dalam yang salah. Terusnya juru ini, jururawat, juru pandu ini pun imbuhan bahasa asing yang sebenarnya itu orang yang mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan ataupun pekerjaan. Dia rawat tapi dia ada kebolehan istimewa. Kan? Kita panggil jururawat, juru pandu. Dia memandu orang pergi ke mana-mana tapi dia memang ada kebolehan istimewa, jadi kita bagi tahu gelarkan dia juru pandu ataupun juru terbang kan. Sama jugalah. Okey? Jadi okey, cikgu kalian ni kata, betul puan, dengar berita pun ada kesalahan. Ya, betul. Sebab itulah kita sebagai pelajar sekolah kena tahu mana yang betul, mana yang salah. Baik, kita pergi kepada sub. Sum ini ialah sub kumpulan. Sub kumpulan maksud bawahan bahagian yang kecil ataupun separuh. Okey, sub ialah maksudnya sub kumpulan yang kecil lagi. Kumpulan yang kecil lagi. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada sosioekonomi. Ini juga ialah imbuhan bahasa asing, bermaksud awalan yang berkaitan dengan faktor sosial atau masyarakat. Sosioekonomi, sosiopolitik. Maksudnya sosioekonomi ni maksudnya ekonomi masyarakat sesuatu, ekonomi masyarakat pada waktu itu. Okey, sosiopolitik iaitu politik masyarakat pada waktu itu. Macam tu. Okey, baik. Seterusnya wan ni pun sama ni, iaitu orang yang ataupun pelaku dalam sesuatu bidang pekerjaan atau tugas, iaitu wan ni angkasawan, sejarawan, pustakawan. Okey, jadi ataupun wan ni ada dua maksud, orang yang memiliki satu sifat ataupun kepunyaan, contohnya hartawan, ilmuwan, jutawan, dermawan. Ini semua ialah kata pinjaman akhiran. Okey, baik. Kita pergi kepada wati. Bentuk wati ni ialah bentuk yang menyatakan perempuan seperti yang digunakan dalam perkataan peragawati, seniwati. Wati kat ujung ini ialah imbuhan bahasa bahasa asing juga. Wati contohnya olahragawati. Olahragawati ialah menyatakan perempuan yang pandai bersukan. Macam itulah ceritanya. Baik. Kita pergi kepada ni pula. Inilah dia secara keseluruhannya. Imbuhan bahasa asing ini dia. Kamu tak perlu hafal benda ini. Kamu kena tahu bahawa imbuhan wajib rapat. Jadi kita pergi kepada gambar ini. Ini kena hati-hati. Saya pesan pada anak murid besok dah pandai, dah jadi bijak pandai, tulis artikel, dah jadi wartawan, pastikan ejaan mesti betul. Ni sektor peruncitan makanan, pengangkutan. Ni salah eja ni. Salah eja. Okey, jadi kita tengok ejaan dia macam mana. Pengangkutan ni salah, pengangkutan betul. Kenapa? Sebab kata dasarnya ialah angkut. Betul, mana ada perkataan angkut. Jadi ini tak tahulah, mungkin kesilapan menaib ataupun mungkin tak tahu ilmu tu, tak apa. Mungkin ini kesilapan menaib kot, tapi kena hati-hatilah ya. Kena hati-hatilah apabila kita inilah menulis dalam iaitu saluran televisyen sebeginilah ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ni tadi ni. Susulan peningkatan permintaan pengguna. Ni pengguna. Ini macam mana ni? Ni adalah RTM punya ni kan. Okey, kita tengok. Pengguna salah, sepatutnya pengguna. Pengguna. Okey, jadi ada ni kata dasar guna. Okey. Jadi kita dah bersiaran lebih kurang dalam 20 minit. Sekarang kita tengok ni contoh ni. Ini perintah kawalan pergerakan bersyarat 8 remaja tunggang motosikal secara merbahaya. Tengok betul-betul. Merbahaya. Ini banyak tau signboard dekat jalan raya ada papan tanda merbahaya. Salah sebenarnya. Salah tau. Jadi macam mana saya nak terangkan dia macam ni Macam ni. Berbahaya betul. Okey, selekoh berbahaya di hadapan. Betul. Okey. Merbahaya salah. Macam mana boleh timbul perkataan merbahaya ni? Yang sebenarnya perkataan dulu kita selalu guna mara bahaya. Betul. Mara bahaya ni bermaksud bermacam-macam bencana atau bahaya. Mara ni bermaksud bermacam-macam bencana atau bahaya, mara bahaya. Jadi kan disebabkan pertukaran
disebabkan pertukaran macam mana Jawi lama kepada Jawi baru. Dulu kan mara bahaya, mimra. Bila pergi kepada Jawi baru jadi Mimra jadi mer. Jawi lama Mimra mara. Itu sebab dia timbulnya merbahaya. Saya ingatkan bahawa dalam imbuhan bahasa Melayu tak ada imbuhan mer tau. Tak ada. Jadi salah merbahaya ni. Jadilah dalam imbuhan bahasa Melayu mer, men. Jadi kat sini salah. Jadi jangan melakukan kesilapan sebegini. Merbahaya, salah di segi ejaan dan tak ada pun imbuhan dalam bahasa Melayu mer. Okey. Pergi kepada kesalahan lagi. Okey, baik, kesalahan. Kita tengok kesalahan ni. Demi tugas kami reda. Tu dia. Okey, tu dia, reda ni salah yang sebenarnya. Ni dia. Kata pinjaman. Inilah kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Reda salah. Reda betul. Okey, ingat. Reda. Okey, dia macam ni ya. Saya pusing. Okey, kejap ya. Ada yang berkata, Cikgu Linda, reda, R-E-D-A ada dua maksud. Satu, saya reda dengan ketentuan Tuhan. Okey, reda lah. Reda di sini, saya reda dengan ketentuan Tuhan ini ialah kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Kata pinjaman bahasa Arab, memang dalam bahasa Arab kita sebut reda. R-E-D-H-A. Reda. Tapi apabila kita telah menerimanya sebagai bahasa Melayu, kita pinjam, kita tulis ikut kita punya mulut bahasa Melayu. Reda. Dia tak ada do itu ialah bahasa Arab. Sama dengan fardu, sembahyang fardu, salah. F-A-R-D-H-U, salah. F-A-R-D-U. Sama juga dengan Ramadan kan. Ada kadang-kadang signboard ke apa tulis apa ni, banner ke banteng tulis Ramadan, R-A-M-A-D-H-A-N. Okey. Ramadan, D-H-A-N, salah. Sepatut R-A-M-A-D-A-N, Ramadan. Okey, Khairan Adnan kata cikgu kemarahan reda tu macam mana? Kejap lagi, sabar. Yang saya maksudkan reda yang pertama ialah reda dengan ketentuan Tuhan. Reda yang kedua ialah hujan sudah reda. Hujan sudah reda. Kemarahannya sudah reda apabila dipujuk oleh ibunya. Itu reda. Hujan sudah reda, kemarahannya sudah reda. Bermaksud ada dua maksud reda dengan reda. Reda dengan reda. Okey, sama juga dengan satu lagi. Rendang ayam. Kan kita raya ni buat rendang ayam, rendang daging, rendang. Itu pertama. Itu maksudnya rendang di situ ialah masakan. Rendang. Ejaan tak sama, sebutan saja berbeza. Rendang bermaksud pokok itu sangat rendang. Pokok itu sangat rendang. Jadi kat situ ada dua maksud lah. Sengaja Cikgu Linda kongsi supaya nampak kadang-kadang macam telur. T-E-L-U-R, telur ayam. Tapi T-E-L-O-R, telur ini ialah gaya percakapan telur orang Kedah, telur orang Negeri Sembilan, macam logat lah telur ni. Okey. Baik, ni. Lebih 82,000 pelajar ikuti pembelajaran dalam talian. Ni betul dalam talian. Jangan tulis atas talian. Okey, kira-kira 56% dari 147 pelajar rendah dan menengah di Melaka. Jadi kat sini dari ini salah sebenarnya. Jadi sepatutnya kita sebagai guru ataupun pelajar harus tahu ini. Lebih-lebih lagi pemberita ataupun yang menulis tajuk-tajuk sebegini kena tahu penggunaan dari dan daripada. Baik, kita pergi kepada ni. Ni teknik ATM.
ATM itu teknik ATM ni untuk kata sendi dari lah. Tentera Malaysia pun boleh. ATM ni mesin keluar duit pun boleh. Tapi kat sini teknik ATM ni ialah teknik untuk nak faham penggunaan dari dengan daripada. Jawapan dia tadi dah ramai dah jawab. Cikgu, jawapan dia ialah daripada. Betul. Sepatut di sini daripada. Macam mana nak menguasai perkara ini? Ingat, untuk dari ingat teknik ATM. Apakah maksud teknik ATM itu? A ialah menunjukkan arah. A menunjukkan arah, iaitu contohnya ya. Kita ambil contoh kat sini ni. Di sini dulu. Bas ekspres itu baru tiba dari selatan tanah air. Okey, isu itu perlu dibincangkan dari sudut agama. Kebakaran itu dipercayai bermula dari arah belakang rumah kedai itu. Jadi kat sini ada tulislah daripada selatan salah, daripada sudut salah. Yang betulnya dari sudut. Ini arah. Selatan sudut, segi kanan, arah, hadapan, atas, ini arah. Baru betul. Okey. Kemudian kita pergi kepada tempat. Dari ini hanya untuk tempat juga, menunjukkan tempat. Contohnya tempahan kuih bulan itu diterima dari beberapa buah negara. Ini tempat. Pendatang haram tanpa izin itu dari mana? Tempat mana ni tempat ni? Pembantu rumah itu mencuci lantai dari ruang tamu hingga ke ruang makan. Ni tempat juga. Jadi salah daripada rumah, salah daripada mana, salah dia sepatutnya. Ni tempat rumah mana? Mana tempat lah, Jepun, seluruh negara, kampung, ruang tamu, semua ni tempat. Jadi dari ini pun untuk tempat. Baik. Kita pergi kepada masa. STM, masa ataupun waktu. M ini menunjukkan masa atau waktu. Contoh, kami telah menunggu kakak di lapangan terbang dari pukul 3 petang tadi. Perkeliling itu mula berkuat kuasa dari tarikh 20 September 2016. Dari detik pertama aku menjejakkan kaki ke Menara Gading, aku telah bertekad untuk mengubah nasib keluarga. Okey, jadi ada yang kata slide ni boleh dapatkan ke? Minta maaf slide ni saya tak bagi tau. Minta maaf banyak-banyak. Okey, kalau nak tengok just buka balik FB saya pertama, kedua, nanti saya akan upload dalam saya punya YouTube. Ni saya akan upload dalam YouTube saya, boleh buka dalam YouTube saya. Kalau nak slide, minta maaf ya, tak boleh lah ya. Okey. Jadi kat situ menunjukkan waktu dan masa. Ini waktu, masa. Waktu, saat, tahun, tarikh, minggu, semalam, zaman, detik pertama, tengah malam, pukul 3. Ni semua waktu dan masa. Dari. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada teknik untuk daripada pula. Kalau dari teknik ATM. ATM tu apa? ATM tu arah, tempat, masa. Okey, ingat balik ya. ATM, arah, tempat dan masa. Okey, ini untuk dari. Kalau daripada teknik PA. PA iaitu apakah PA? Pertama, dari ini menunjukkan punca P. Punca. Asal punca manusia, haiwan atau benda. Contoh ya. Kalau punca manusia. Surat itu datangnya daripada kakak saya. Daripada kakak saya. Kalau berwarna merah, COVID-19 berpunca daripada sejenis kelawar di negara China. Haiwan. Okey. Atau ni punca lah ni, punca. Cerita itu dipetik daripada buku Shahnon Ahmad, benda. Jadi kat situ, punca sesuatu itu gunakan perkataan ataupun kata sendi daripada. Okey, daripada. Ni punca. Okey, punca dan satu lagi asal sumber sesuatu benda. Contohnya, kari pap itu dibuat daripada tepung gandum. Okey, daripada. Apa dia punya sumber dia? Daripada tepung gandum. Air boleh didapati daripada buah-buahan. Okey, apa sumber dia? Daripada asal mana? Asal air daripada buah-buahan. Pinggan yang dibuat daripada kaca sememangnya cantik. Apakah dia punya sumber dia? Asalnya kaca. Macam tu. Itulah dia apa bendanya, perkongsian saya kata sendi dari dan daripada, iaitu berdasarkan kesalahan di televisyen. Iaitu ni dari, sepatutnya kira-kira 56% daripada 147,000 pelajar rendah menengah di Melaka. Itu sepatutnya. Jadi hati-hati, ini memang kata sendi dari dengan daripada ini memang banyak sangat sering ditanya dalam SPM, dalam STP, dalam PT3 dan UPS. Okey. Jadi
Pergi pada slide seterusnya. Tengok teknik ATN, teknik PA. Ya, PA iaitu punca dan asal sesuatu. Punca dan asal sesuatu. Pelaksanaan dipercepatkan bagi meningkatkan lagi ekonomi. Ini Perdana Menteri kita ni kan. Proses pendigitalan perkhidmatan kerajaan, pelaksanaan dipercepatkan bagi meningkatkan lagi ekonomi. Ini pun masalah yang sebenarnya. Masalah sebab ramai yang masih tak faham lagi dipercepatkan itu salah dari segi hukum tata bahasanya. Ejaan pun salah, tata bahasa pun salah sebab imbuhan itu salah yang sebenarnya. Okey, kita pergi kepada sini. Dipercepatkan salah. Dipercepat betul. Macam mana? Kenapa Cikgu Linda dipercepat betul? Okey, kita tengok. Saya bagi dulu. Benda ni macam agak sukar tapi tak susah. Di ujung-ujung nanti cuba tengok. Dia tak jadi susah. Okey, kita tengok. Kata adjektif. Kata adjektif ialah kata sifat. Okey. Saya bagi tahu ni. Kata adjektif ialah kata sifat. Maksud apakah maksudnya? Apa maksud kata sifat ini ataupun kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda ataupun kata nama. Contohnya, Cikgu Linda tu Cikgu Linda tu macam mana? Cikgu Linda tu becok lah. Becok kan? Becok tu banyak cakap. Sifat Cikgu Linda tu becok. Becok tu kata sifat, kata adjektif. Ataupun Cikgu Linda tu lawa lah. Lawa tu ialah kata sifat. Sifat Cikgu Linda lawa, kata adjektif. Macam tu lah. Okey? Jadi ingat, kata adjektif ialah kata sifat. Sifat atau keadaan, benda atau kata nama. Kena ingat macam tu ya. Okey, jadi pergi kepada jenis kata adjektif. Jenis kata adjektif ni banyak. Jadi sebenarnya cikgu perlu ingat ke? Perlu ingat, tapi tak ingat pun janji kamu faham konsep. Konsep dia apa? Konsep dia ini je. Konsep yang ni. Kamu faham konsep? Dia cerita pasal sifat ataupun keadaan benda. Sifat atau keadaan benda. Bila kamu faham konsep ni, diberi apa saja kata adjektif, kamu tahu itu kata adjektif. Okey, sekarang kita pergi kepada yang ini. Kata adjektif sifat. Baik, cerdik, jahat, lemah, berani, takut, sihat, kuat. Sifat dia ni. Warna. Ini kata adjektif juga. Warna biru, merah, putih, ungu. Baju dia berwarna biru. Cikgu Linda suka pakai tudung warna merah. Macam tu. Betul, sebab saya suka pakai tudung merah sebab favorite colour ialah warna merah. Okey. Kata adjektif ukuran. Panjang, besar, kecil, pendek, tinggi, rendah, nipis. Ini semua sifat. Panjangnya rambut engkau. Itu sifat dia. Rambut dia panjang. Macam tu. Panjangnya karangan kau. Itu pun sifat. Sifat karangan dia panjang. Okey. Jadi kata adjektif bentuk. Bulat, bujur, leper, bengkok, lurus, lonjong. Macam tu kan. Macam tu. Kenapa pula kaki kau ni bengkok? Kaki aku bengkok. Itu sifat kaki dia. Kaki aku bengkok sebab aku kemalangan dulu. Macam tu lah. Maksudnya sifat sesuatu, kata nama atau situasi, keadaan itu. Okey. Lagi. Kata adjektif waktu. Baharu, lama, silam, lampau, awal, lambat, cepat. Ini. Okey. Jarak. Jarak. Jauh, dekat, hampir, nyaris. Okey. Apa maksud lonjong? Lonjong ini dia bulat tapi dia tidak bulat. Sydney Mak, macam mana saya nak terangkan? Sydney Google ada. Lonjong ni dia bulat, bentuk bulat tapi dia tak betul-betul bulat. Dia memanjang lonjong dia tu. Dia memanjang bulat dia tu. Okey. Adjektif cara. Deras, lambat, lincah, jelas. Ataupun jelaslah penerangan Cikgu Linda. Okey. Segi empat sama. Ukuran ke? Ya, ukuran. Segi empat sama ukuran tu. Okey. Kata adjektif perasaan. Suka, benci, rindu, gembira, kasih, ragu, takut. Kata adjektif panca indera. Manis, sedap, lazat, pahit, lemak, masin. Tu semuanya. Lonjong tu macam telur. Terima kasih. Ni rasanya Cikgu Izul ke apa? Macam bola rugby. Terima kasih siapa yang bantu. Lonjong tu macam bola rugby lah. Terima kasih. Okey, jadi kat situ inilah dia. Tapi Cikgu Linda punya gambar hak ni tadi je kan. Ini je gambar saya yang sebenarnya. Yang gambar tadi ni. Mana dia? Mana dia? Okey, saya pergi. Tak apalah. Gambar tadi gambar tadi dipercepatkan kan? Gambar tadi dipercepatkan. Jadi cepat kata adjektif waktu. Dia nak cepat. Kata adjektif waktu dipercepatkan salah, dipercepat betul. Okey. Jadi kat situ kata adjektif, ni kamu kena ingat. Kamu kena faham konsep yang ni. Kata adjektif tidak boleh menerima 3 imbuhan. Bermaksud, ini kata dasar. 3 imbuhan. 1, 2, 3. Salah.
Dia mesti 2 imbuhan saja. Dipercepatkan salah, dipercepat betul. Begitu. Oh, Raja Izzul pelajar. Baguslah. Bujur pun lebih kurang bentuk lonjong ni sebenarnya. Cuba tengoklah Google ya. Okey, jadi kat situ. Okey, tengok dipercepat. Pelaksanaan dipercepat bagi meningkatkan lagi ekonomi. Jadi kan mesti ada, mungkin ada cikgu yang tulis tadi memperdalam. Sekejap ya, kita tengok memperdalam. Okey, sekejap ya. Kita tengok, sekejap pusing balik tengok muka saya lah, nak faham lagi. Sekarang macam ni. Okey, saya beritahu ya. Dia macam ni. 3 imbuhan, tak boleh kata adjektif. Okey, dia macam ni. Kadang-kadang ada dalam SPM tau, dia tulis memperlebarkan. Kena betulkan, maksud kena betulkan memperlebar. Tapi ada murid tulis melebarkan. Melebarkan tu masih betul, tapi maksud dia berbeza. Apa beza melebarkan, memperlebar? Apa beza melebarkan, memperlebar? Okey, pertama saya ambil kata dasar. Lebar. Lebar itu nak besarkan jalan. Okey, saya bagi ayat. Kontraktor melebarkan jalan itu. Betul. Kontraktor memperlebar jalan itu. Betul. Tapi maksud sangat berbeza. Dengar. Kalau melebarkan bermaksud, dengar ya. Kalau melebarkan bermaksud jalan itu sempit, nak lebarkan. Itu melebarkan. Settle. Maksudnya jalan tu sempit, nak lebarkan. Settle ya. Kemudian sekarang jalan dah lebar. Jalan dah lebar dah ni. Dia nak lebarkan lagi, bermaksud memperlebar. Kontraktor itu memperlebar jalan. Kontraktor memperlebar jalan itu. Bermaksud memperlebar jalan yang dah lebar, dia nak lebarkan lagi. Itu maksud memperlebar. Contoh, memperdalam. Dia Ali hendak mendalamkan perigi itu. Bermaksud perigi itu cetek, dia nak dalamkan. Okey, dah dalam dah. Tapi 3 tahun kemudian Ali nak dalamkan lagi. Bila Ali nak dalamkan lagi, Ali memperdalam perigi itu. Bermaksud dah dalam, nak dalam lagi. Contoh lebar, memperlebar, dah lebar, nak lebar lagi. Jadi nampak tak beza antara melebar dengan memperlebar, ataupun mendalamkan ataupun memperdalam. Contohlah mempercepat ataupun mencepatkan. Mencepatkan ada ke? Macam mencepatkan proses. Okey, mencepatkan proses fotosintesis. Maksudnya tapi kalau nak cepatkan lagi, mempercepat proses fotosintesis. Macam tu je lah. Tak susah. Kamu faham konsep sahaja, kamu boleh jalan, tak ada masalah. Okey. Jadi kita pusing balik. Okey, inilah cerita dia. Contoh-contoh yang di luar sana jadi peribahasa di mata kita kan. Macam tu. Okey, dah habis dah. 8 sahaja kelas kesalahan tata bahasa. Dah hampir 45 minit dah perkongsian saya. Jadi jangan lupa bengkel ataupun kelas taman saya setiap Selasa 8 hingga 9.30 malam 2, 9, 16, 23 hanya RM50